Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹，大家平安。 Kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan terus setia mengikut Tuhan. 当我们每个人都在很好的状况，然后神赐福于我们，与我们同在。 Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. 我们还没有听神的话语之前，我们一同来祷告。 Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. 主啊，这时候我们预备好来聆听你的话语。 Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu yang bukan firman-Mu, Tuhan ambil. 当然，出自于你仆人的话语是从你而来。 Tapi biarlah apa yang berasal daripada Tuhan, Tuhan tanamkan di dalam hati kami semua sedalam-dalamnya. 从主而来的神的话语，神把它放在我们的心里面。 Supaya hanya kebenaran-Mu lah yang kami terima. 但我们只单单领受你的真理。 Di mana Roh Kudus akan bekerja di dalamnya dan akan memberikan pertumbuhan iman kepada kami semua. 圣灵在我们里面动工，让我们的灵命能够长进。 Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. 主啊，求你对我们说话，我们预备好来聆听。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们如此祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu Saudara jemaat yang kasih Tuhan, kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai ke 37. 弟兄姐妹，我们这时候来看我们的圣经，我们看路加福音第10章25节到37节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 先用英文来读，然后再用中文来读一遍。 Demikianlah bunyi firman Tuhan, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." 有一个律法师起来试探耶稣说：“夫子，我该做什么才可以承受永生？”耶稣对他说：“律法上写的是什么？你念的是怎样呢？”他回答说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。”耶稣说：“你回答的是。你这样行，就必得永生。”那人要显明自己有理，就对耶稣说：“谁是我的邻舍呢？”耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下耶利哥去，落在强盗手中。他们剥去他的衣裳，把他打个半死，就丢下他走了。偶然有一个祭司从这条路下来，看见他，就从那边过去了。又有一个利未人来到这地方，看见他，也照样从那边过去了。唯有一个撒玛利亚人行路到那里，看见他，就动了慈心，
上前用油和酒倒在他的伤处，包裹好了，扶他骑上自己的牲口，带到店里去照应他。第二天拿出2钱银子来，交给店主说：“你且照应他，此外所费用的，我回来必还你。”你想，这3个人哪一个是落在强盗中的邻舍呢？他说：“是怜悯他的。”耶稣说：“你去照样行吧。” Bikinlah pembacaan firman Tuhan. 我们读经到此。Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu obat, yaitu obat penisilin yang diakui di dunia sebagai obat terpenting yang pernah ditemukan. 弟兄姐妹，我们知道有一种药，就是这个青霉素，就是在世界上被认同是非常重要的一种药。Jadi obat penisilin ini adalah obat antibiotik pertama untuk mengatasi masalah infeksi atau peradangan. 因为这个青霉素呢是一种就是抗生素，能够来抑制一些被感染或者被发炎的一些的重病。Menurut sebagian orang, kalau obat ini tidak pernah ditemukan, maka sesungguhnya ada 75% populasi orang di dunia saat ini sebenarnya tidak akan pernah ada. 有人说呢，如果说这个药没有被发明的话呢，其实在这个世界上有75%的这人口是现在不存在的。Orang-orang berkata, kakek nenek buyut kita yang dulu itu sudah meninggal karena penyakitnya, karena tidak bisa tertolong. 可能呢，我们的这个曾祖父母他们呢，因为可能一些的疾病，所以没有得到医治，可能就不存在了。Jadi kalau obat ini tidak pernah ditemukan, Bapak Ibu Saudara, maka ada banyak sekali nyawa yang tidak bisa diselamatkan. 如果这个药没有被发明的话，其实有很多的性命没办法得救。Tapi Bapak Ibu Saudara, yang lebih tragis lagi adalah kalau obat itu ditemukan, 可是更悲惨的是，这个药已经被发明， tapi obat itu kemudian tidak pernah dibuat. 可是呢，被发明之后呢，这个药从来没有被制作。 Obat itu hanya disimpan sebagai hasil penelitian di perpustakaan. 这个药没有被制造，它这个所发明的这个结果只把它存在这个图书馆里面， Atau hanya dibuat untuk kalangan terbatas saja, kalangan tertentu saja. 或者呢，那个药只是为某一些人或者某一些的群体所制造。 Tidak semua orang bisa mendapatkan obat itu. 不是每个人都可以得到那个药。 Bagaimana perasaan kita kalau kita tahu kenyataan seperti itu? 如果我们知道有这样的事实的话，我们会有怎么样的一个感受？ Atau katakanlah vaksin COVID-19 sudah ditemukan sebenarnya. 或者我们如果说这个我们这个新冠肺炎的这个疫苗如果已经被发明了，已经被研发出来的话， Tapi tidak pernah dibuat. 可是被发明之后呢，这个疫苗从来没有被制造， Atau kalau dibuat hanya untuk sebagian orang kecil. 或者呢被制造出来，这些这个疫苗只是给某一些人一些小部分的人， Orang yang sakit dibiarkan sakit. 所以呢生病的人会继续生病下去。 Penularan terus masih dibiarkan terjadi di seluruh dunia. 所以在全世界上仍然的不断的这个病不断的在传播。 Kalau kita tahu bagaimana perasaan kita, 如果我们知道这样的事实的，我们会有怎么样的感受？ tentu kita akan marah. 我们当然非常的愤怒， Kita akan berkata, ada ya orang kok setega itu. 我们会说有这种人吗？有这些人那么忍心的吗？ Padahal ada vaksin, ada obat yang bisa menyelamatkan seluruh dunia, tetapi dia tidak melakukannya. 其实有疫苗可以拯救这个全世界的人，可是他们并没有这样去 Kok 做。 ada ya orang setega itu? 为什么有这样子那么忍心的人？ Bapak Ibu Saudara, Injil di tangan kita adalah seperti vaksin atau obat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. 弟兄姐妹，这个福音在我们的手中，也如同这个疫苗一样，就是能够拯救那些堕落在罪恶当中的这个人。 Apalagi di masa-masa pandemi COVID seperti ini sebenarnya adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menyampaikan pengharapan di dalam Kristus.
其实在这个疫情的这个期间呢，是一个好的时机，让我们能够来传扬主的福音。 Karena kita melihat banyak orang di luar sana yang sedang mengalami putus asa dan kekhawatiran. 因为我们知道，在外面的人，许多人他们失望，许多人在这个胆怯当中。 Kita percaya bahwa Injil dapat membuat orang-orang mengalami pembaharuan hidup. 我们知道，这个福音能够使一个人在他生命当中得到更新， Ada pengharapan di dalam hidupnya. 所以在他生命当中有盼望。 Kita tahu itu 我们知道的， karena kita sudah mengalaminya. 因为我们已经经历到了， Kita merasakannya, 我们已经体会到， tapi orang lain belum. 可是别人他们还没有经历到。 Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen menyimpan Injil itu erat-erat di dalam dirinya. 可是现实的是，就是很多的基督徒把这个福音，就是抓紧把它藏起来。 Kita tidak tertarik untuk menyampaikan tentang Kristus kepada orang lain. 我们并不想把这个基督的福音传给别人， Dan kita punya segudang alasan untuk tidak melakukannya. 我们有种种的这个理由，让我们不去行。 Malas, 我们懒惰， takut, 我们惧怕， sibuk. 或者我们忙碌， Kita tidak peduli. 我们漠不关心 Kita nggak 的。 mau repot. 我们不要麻烦， Kita berkata itu bukan urusan saya. 我们说这不是我的问题， Itu urusan pendeta, urusan hamba Tuhan. 这是牧师、神仆人的问题。 Aduh, di masa-masa seperti begini, nggak usah cari penyakit lah. 在这样的时期里面，我不要再找其他的毛病。 Banyak segudang alasan bisa kita sampaikan. 我们知道我们有种种的问题可以讲出来， Padahal Tuhan ingin memakai kita sebagai rekan kerjanya. 其实上帝要使用我们成为他的同工。 Bapak Ibu Saudara, penekanan kepada Injil di dalam tema kita hari ini 弟兄姐妹，我们今天早上的主题，我们强调这个福音的这个方面 sangat penting sekali. 是非常重要的， Karena kita tidak ingin menjadi sahabat bagi semua orang, 因为我们要成为众人的朋友， hanya berhenti kepada berbuat baik kepada orang itu. 不是单单停在我们在这个善行的方面。 Memang betul saya harus mengakui bahwa tanpa berbuat baik, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil? 是没错，我们没有善行的，我们没办法去传福音。 Apalagi kalau hidup kita tidak mencerminkan Kristus, wah orang udah menjauh dari kita. Apalagi mau mendengar Injil. 如果我们的生命没有一个好的这个行为的话，我们知道别人会离弃我们，何况他也不会听我们所对他讲的福音。 Tapi Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita ingin menjadi sahabat bagi orang-orang lain, 弟兄姐妹，当我们要成为别人的这个众人之友的时候， kita tidak boleh berhenti hanya berbuat kebaikan kepada orang lain. 我们不是单单停在对他们有善行 Karena 而 kalau 已。 itu yang menjadi tujuan kita, 如果这是我们的目标、我们的目的的 apa 话， bedanya kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus? 我们跟那些外面的人，他们没有相信主的人，没有两样的。 Bukankah ada banyak orang di luar sana yang tidak mengenal Kristus yang jauh lebih baik daripada orang Kristen itu sendiri? 在外面，他们现在没有信主的人，那么非基督徒，他们也是在行为方面可能比基督徒都很好。 Ada sesuatu yang lebih yang harus kita pikirkan. 我们要想更深入的问题， Ada sesuatu yang harus lebih kita kejar 我们要追求更深入的事情。 sebagai murid-murid Kristus. 我们身为基督的门徒， Bukan cuma sekedar berelasi dan berbuat baik kepada orang lain. 我们不是单单跟别人有交往，我们不是单单为别人自由， Tapi kita bicara tentang hidup yang kekal dan keselamatan jiwa daripada orang-orang yang kita temui. 可是我们要想到我们所遇到的人，那些的他们这个属灵方面的这个灵方面的这个灵魂方面的这个得救的问题。 Bapak Ibu, perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan setidaknya menyadarkan kita kepada 3 hal. 弟兄姐妹，我们看到主耶稣所讲的这个比喻，至少给我们看到3方面的事情。 Yang pertama bahwa ada begitu banyak dosa, kejahatan dan penderitaan di dunia. 第一，就是在这个世界上有许多罪恶，有许多的恶行，有许多的苦难。 Dan ini diceritakan Tuhan Yesus dengan gambaran orang yang dianiaya oleh penyamun sampai hampir mati. 这里主耶稣提到，就是有一个人，就是被这个强盗所逼迫，几乎要死。 Kita nggak bisa tutup mata dengan orang-orang yang lalu lalang dalam kehidupan kita. 在我们的生命当中，那些来来往往的人，我们不能视而不见。 Bahwa mereka adalah orang-orang berdosa seperti kita. 他们也跟我们一样是罪人。
bahwa mereka sedang berjalan dalam kebinasaan. 他们这个时候正走到这个灭亡之路， Bisa keluarga kita, 可能是我们的家人， bisa saudara kita, 可能是我们的亲戚， bisa sahabat kita, 或者我们的朋友， bisa karyawan di tempat kita bekerja, 或者我们在工作的地方的这个职员， atau mungkin orang-orang yang sesekali kita bertemu. 或者我们会偶尔见到的一些人， Kita harus menerima kenyataan dan realita bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa. 我们要面对一个现实，就是说他们也是跟我们一样是罪人， Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan pengharapan di dalam Kristus. 他们是一些需要得到在基督里面的盼望的人。 Bapak Ibu, adakah satu kerinduan ini ketika kita melihat orang ini apakah dia sudah mengenal Kristus atau belum ya? 弟兄姐妹，我不知道是不是我们当看到那些人的时候，是不是我们渴慕去想他说，是不是他们已经认识主了？ Bapak Ibu, banyak orang sedang berjalan dalam kebinasaan. 弟兄姐妹，有许多人正在走到在这个灭亡之路， Dan mereka ada di depan mata kita. 他们是有在我们的眼前的。 Yang kedua, 第二， kisah yang diceritakan Tuhan Yesus juga menyadarkan kita bahwa ada banyak ketidakpedulian terhadap orang-orang ini. 主耶稣所给我们这个比喻提醒我们，就是有许多人呢不在乎、漠不关心那些人， Dan itu digambarkan oleh imam dan orang Lewi yang lewat dan kemudian melihat dan pergi. 就好像祭司和利未人，他们看见那个人，看到了，然后他们就走去。 Padahal orang itu sekarat, udah hampir mati, tetapi mereka tidak peduli. 其实那个人在很严重的一个情况当中，几乎要死了，可是他们并没有去看那个人。 Jadi seperti di awal tadi saya sampaikan, ada obatnya, tapi tidak digunakan untuk menolong orang. 就好像我之前所讲到的，是药物已经有了，可是没有被使用上。 Di dalam diri kita ada Injil, tetapi tidak kita sampaikan. Padahal kekekalan itulah taruhannya. 就好像我们里面是有福音，可是我们没有把这个福音把它传扬，就是其实这个是关乎到这个永生的问题。 Karena kesempatan bisa saja tidak ada lagi dalam diri orang itu. 有可能在这个人的生活当中再没有机会了。 Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, 第三， menyadarkan kepada kita bahwa masih ada pengharapan. 提醒我们其实还有盼望的。 Dan itu digambarkan oleh orang Samaria yang menolong orang itu. 就好像那个撒玛利亚人去救了那个受伤的人， Yang merupakan gambaran Kristus yang tidak pernah berhenti bekerja melalui kita, anak-anaknya. 就是像对主耶稣的一个写照，就是他不断的在我们的生活当中，神的儿女的身上不断的工作动工。 Kalau kita tidak mau, Tuhan akan pakai orang lain. 如果我们不愿意的话，神会使用别人。 Tapi Tuhan rindu memakai kita, anak-anaknya, menjadi rekan kerja Dia bagi pekerjaan Tuhan. 可是我们知道，神渴慕我们能够成为他的同工，为他来服侍。 Bapak Ibu, suatu kali saya naik Grab car ya, saya mau ke Bandara Soekarno-Hatta. 弟兄姐妹，曾经有一次呢，我搭这个 Grab car， 我要去这个机场。 Di perjalanan saya ngobrol sama drivernya dan akhirnya kami masuk membicarakan tentang Tuhan. 在路途中呢，我就跟这个司机聊了，然后我们就进入到关于神的这个话题。 Nah, menarik sekali bahwa ternyata drivernya juga punya niat yang sama untuk saya, mau memberitakan Injil kepada saya. 很有趣的就是，原来呢那位司机也跟我同样一样，他也要向我传福音。 Tapi bedanya adalah dia seorang saksi Yehova. 不同的是，他就是一个耶和华见证人的信徒。 Kita tahu orang saksi Yehova sangat giat memberitakan Injil. 因为耶和华见证人，他们很殷勤的来传他们的这个所教导的。 Wah, sepanjang perjalanan kami diskusi. 所以在一路当中呢，我们就在那边谈论。 Dan dari diskusi itu saya mengambil beberapa kesimpulan. 所以在我们谈论当中呢，我做了一些的这个结论出来。 Yang pertama, Bapak ini sangat-sangat rindu mendapatkan hidup yang kekal. 第一呢，这位先生其实他很渴慕
得到这个永生。 Dia cerita dia seorang yang berdosa di hadapan Tuhan, dia hidupnya rusak, tetapi karena Injil, dia berkata begitu ya, tanda kutip, Injil itu menyelamatkan saya, dia bilang. 他说，其实他是一个罪人，他非常的败坏的，可是因为他所谓的这个福音救了他。 Saya mau masuk surga, dia bilang. 他说我要进天堂。 Wah, puji Tuhan, Pak, saya bilang. 我说感谢神。 Tapi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 可是第二， saya mendapati bahwa cara dia untuk mendapatkan hidup yang kekal, yang dia tahu, yang diajarkan oleh pemimpinnya adalah dengan usaha yang baik. 可是我知道他所得到的这个，他能够得到永生的这个方式，他的领导教导他的，就是他应该要有自己的努力去得到， Dengan melakukan kebaikan. 就是他要有行善心。 Dan salah satu melakukan kebaikan itu adalah dengan mengabarkan Injil kepada orang lain. 他其中所做的这个善行的部分，就是他要向别人传福音， Atau lebih tepatnya mencari pengikut baru. 也就是说，他要寻找一些新的跟随者。 Jadi dengan kata lain, mereka memberitakan Injil untuk menyelamatkan dirinya mereka sendiri. 也就是说呢，他们是找人、找灵魂，是要让自己可以得救的。 Saya kasihan sekali melihat Bapak ini. 我其实很可怜那位先生， Karena dia tidak mengalami kemenangan di dalam Kristus. 因为他没有在基督里面得胜。 Di waktu yang singkat itu saya kembali memberitakan tentang Tuhan Yesus. 在那个很简短那个时间呢，我就把主耶稣的这个福音向他传扬。 Yesus yang adalah Allah yang dapat mengampuni dosa manusia. 因为主耶稣他是神，他能够赦免我们的罪。 Dia adalah Allah, dia juga manusia. 他是神，他也是人。 Ya, orang saksi Yehova tidak percaya Yesus adalah Allah. 因为耶和华见证人，他们不相信主耶稣是神。 Saya tidak tahu bagaimana Bapak itu sekarang. Setelah saya memberitakan Injil, kemudian saya sampai di bandara dan saya keluar. 我不知道这位先生现在的状况如何，因为我到了这个机场我就下车。 Tapi saya senang sekali karena ada satu sedikit kesempatan untuk bisa memberitakan tentang Kristus kepada Bapak ini. 可是我也非常的高兴，因为至少我有一点的机会可以向他传福音。 Bapak Ibu Saudara, apakah hati kita masih bergetar dan kita pakai kesempatan yang ada Tuhan berikan di hadapan orang-orang yang kita temui? 弟兄姐妹，我们的心是不是还是很战惊颤抖？是不是我们还希望渴慕向别人传福音呢？ Atau kita seperti sikap imam dan orang Lewi yang diceritakan Tuhan Yesus yang datang, lihat, dan pergi begitu saja. 也或者我们就像耶稣所讲的那位祭司和利未人，他们看见了，然后就走开。 Bapak Ibu Saudara, mengapa orang Lewi dan imam ini tidak mau menolong orang yang terluka yang hampir mati itu? 弟兄姐妹，这个利未人和祭司为什么不去帮助那位受伤的人 Mungkin 呢？ selama ini pemahaman kita berpikir bahwa mereka terburu-buru karena mau melayani di bait suci. 可能我们认为，因为他们非常的匆忙，他们必须到圣殿去服侍。 Tapi kalau kita melihat kejadiannya, sebenarnya mereka baru turun baru pulang nih dari Yerusalem ke Yeriko. 可是如果我们看他们的这个事件的话呢，我们知道其实他们是从耶路撒冷要走到走往耶利哥去的。 Nampaknya justru mereka baru selesai pelayanan. 看起来他们是刚刚从耶路撒冷服侍完了。 Jadi seharusnya mereka punya banyak waktu untuk memperhatikan orang ini. 他们应该有很多的时间可以去关心或者去帮助那个受伤的人。 Ada juga yang berkata bahwa mereka takut menyentuh mayat karena najis. 也有人说他们不敢去碰那个死尸，因为他们觉得那个是不洁净的。 Ini juga benar. 这也没错。 Tetapi ada juga hukum Yahudi yang berkata bahwa mereka diizinkan menajiskan diri apabila bertemu mayat yang tergeletak di jalan. Bahkan itu tanggung jawab mereka. 可是呢，在这个犹太人的这个法律里面呢，也是有记载说，他们可以去接触到这个死尸。如果那个死尸是躺在街道上的，没有人管的，然后这个也是他们的责任，应该去关心他们。 Memang sebagai imam dan orang Lewi mereka tidak diizinkan untuk menyentuh mayat bahkan anggota keluarga mereka sendiri. Nggak boleh. 本来他们这些祭司、利未人，他们不可以去接触到死尸。他们的家人，他们就是有人死了，他们没办法去接近，因为这个是不洁净的。
Tapi kalau ketemu mayat di pinggir jalan tergeletak begitu saja, mereka punya kewajiban dan tanggung jawab untuk apa? Menguburkan mayat itu. Dan itu diizinkan. 如果他们在这个街道上有遇到死尸或尸体的话，他们有责任去把这个尸体把它埋葬。 Maka timbul pertanyaan, kalau gitu mengapa mereka tidak mau tolong orang ini? 而这个问题就是为什么他们不要去帮助那个人呢？ Apa mereka orang yang jahat? 他们是不是坏人呢？ Saya rasa tidak. 我想应该不是， Mereka seorang pelayan Tuhan. 他们是一位服侍上帝的人。 Kerinduannya tentu melayani orang. 当然是渴慕服侍人。 Mari kita fokus kepada identitas mereka sebagai keturunan Lewi. 让我们来关注他们成为这个利未人的这个后裔的这个身份。 Bapak Ibu, keturunan Lewi itu keturunan yang terhormat dan terpandang di dalam tradisi Israel dan Yahudi. 我们知道，在这个以色列的这个民族里面呢，这个利未的后裔是非常尊贵的，非常尊荣的。 Mereka adalah orang-orang yang dikuduskan sejak lahir buat Tuhan. 就是他们那些就是从出生就为神而被接近的。 Dan sejak kecil mereka sudah diberitahu sama keluarganya, jaga kekudusan, jangan bergaul sama orang berdosa. 因为他们从小呢，这个家人已经叮咛他们说，他们要自洁，他们不可以跟一些的罪人交往。 Karena kamu telah dipisahkan untuk Tuhan. 因为你已经就是献给上帝，让神使用的。 Ingat ya, jangan bergaul sama orang berdosa. 就是他们被叮咛说，被嘱咐说，不要跟罪人交往。 Nanti kamu akan mempermalukan nama Tuhan dan nama keluargamu. 如果你跟他们交往的话，你会羞辱神的名，你会羞辱你的家族。 Bapak Saudara, kenyataan ini merasuk di dalam diri mereka. 我们知道弟兄姐妹，这个观念呢，就是已经深入在他们的这个观念里面。 Jadi pada waktu diperhadapkan dengan orang asing yang tidak mereka kenal, 所以当他们遇见那些他们不认识的一些的陌生人的时候， mereka sangat berhati-hati sekali. 所以他们非常的谨慎。 Dalam kitab Sirah, ya, ini masuk dalam kanon Katolik, tapi tidak di dalam kanon kita ya. 这个希腊书是有在这个天主教的这个圣经里面，没有在我们的这个圣经里面的一个书。 Ini ditulis oleh seorang rabi Yahudi bernama Ben Sira. 就是一位叫编希腊的这个犹太的拉比所写的。 Ditulis begini, ketika kamu berbuat baik kepada orang, pastikan kamu kenal siapa yang dapat kebaikanmu. Supaya nggak jadi sia-sia kebaikanmu. Berikan kebaikanmu kepada orang baik, tapi jangan menolong orang berdosa. 他说，当你对一个人行善的时候，你要确定，你要认识是不是那个人得到你所给予的，让这些不要成为一个白费的。你要把你的这个善行给那些好人，可是你不要帮助罪人。 Imam dan orang Lewi ini nggak kenal siapa nih yang tergeletak. 因为那个祭司和利未人，他们并不认识躺在街上的那个人。 Bapak Ibu, mereka takut kalau mereka menolong orang itu. 他们害怕，如果他们去帮助那个人的话， Ternyata orang itu orang berdosa di mata kalangan masyarakat. 原来那个人呢，在这个社会的眼中是罪人的话， Dan orang-orang melihat bahwa imam dan orang Lewi itu menolong orang berdosa itu. 那有别人看到这个祭司和利未人去帮助那个罪人， Celakalah dia. 他们就糟糕了， Dia akan menodai identitas dia. 就破坏了他们的这个身份， Dia 他 akan 们的这个地位。 mempermalukan nama Tuhan dan nama keluarga. 他会羞辱上帝的名，羞辱了他的家族。 Itulah kenapa imam dan orang Lewi itu lihat, ya dia lewat aja deh. 所以呢，这两个利未人跟这个祭司，他们看见那个人，他们就走开， Gak mau cari perkara, 他们不要去出没， gak mau cari penyakit, 他们不要找一些的麻烦， cari yang aman-aman saja. 他们就希望自己安全就好。 Jahat tidak sih sebenarnya. Tidak jahat, 他们其实不坏， tidak bermaksud untuk berbuat jahat. 他们也没有一些的恶行， Tapi tanpa sadar itu sudah mempengaruhi mereka sejak lahir, sejak kecil mereka. 他们没有恶意。其实这个观念呢，已经从小已经输入在他们这个脑海、他们的心里 Kamu 面。 imam, kamu orang Lewi, jangan bergaul sama orang berdosa. 就是祭司跟这个利未人，你们不要与罪人交朋友。
Ya, enggak. 所以他们就没有去做。 Bapak Ibu Saudara, di dalam bergaul dan bersahabat, banyak sekali stigma atau pola pikir di dalam diri kita yang mempengaruhi kita sejak kita kecil. 弟兄姐妹，当我们交往跟别人交友的时候呢，有许多我们从小所灌输的一些的观念呢，一些的想法呢，已经有在我们的思想里面。 Saya tuan, kamu hamba. 你是主人，我是主人，你是仆人。 Saya majikan, kamu pembantu. 我是主人，你是佣人。 Saya bos, kamu cuma pekerja, cuma tukang. 我是老板，你是工人。 Kita nggak bisa ngobrol. 我们不能妥协。 Nanti kalau ngobrol, wah, dipikir bisa ngelunjak. Apa? Ngelunjak itu gimana ya? Jadi apa? Tidak sopan kepada orang. 我们如果跟他们多聊的话，他们就是会踩到我们的头上来的。 Nggak usah terlalu baik sama mereka. 对他们不要太好。 Saya dari golongan terpandang, dia cuma orang biasa. 我是在有地位的人、有名誉的人，他们是普通一般的人。 Saya dari suku tertentu, dia suku yang berbeda. 我是从某种的这个种族的，他们是另外的一个种族的。 Bapak Ibu tanpa sadar, sekat-sekat atau stigma itu menghalangi kita bergaul dan bersahabat dengan semua orang. 其实呢，在无意中呢，那些的这个观念呢，那些就是隔膜呢，已经输入就是在我们的这个心里面了。 Dan menghalangi kita untuk memberitakan Injil. 所以阻碍了我们去传福音。 Kita tidak bermaksud buruk sebenarnya. 其实我们并没有恶意， Tapi stigma dan anggapan itu sudah membentuk kita sejak kecil dan mempengaruhi cara kita bergaul dengan orang lain. 可是那些错误的观念或者一些的隔墙呢，已经影响我们对与别人的这个关系上。 Jangan-jangan itu pun yang masih kita lakukan ketika kita mengajar kepada anak atau kepada cucu-cucu kita. 也或许这些是我们的观念，我们也把这一些都教导我们的下一代了。 Jangan bergaul dengan orang-orang yang nggak sama dengan kita. 你们不要跟你们不一样的人交往。 Saya tahu sekali ada banyak sekali kepahitan dan luka, khususnya bagi orang-orang Tionghoa. 我知道，可能在这个华人的当中呢，有一些的苦读， Sangat berjaga-jaga untuk membangun relasi dan hubungan dengan orang-orang lain. 所以在跟别人建立关系的时候，他们非常的保护自己。 Tapi Bapak Ibu Saudara, kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. 可是弟兄姐妹，我们在基督里面，我们已经成为新造的人。 Dan kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi kita. 我们被召呢，我们要全心全力全意的爱我们的主。 Nah, kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita akan melakukan semua perintah Tuhan. 如果我们是真正的爱主的，我们会实行神给我们的一切命令。 Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, 如果我们真正爱主的话， kita akan punya pemikiran Injil di dalam diri kita. 在我们的里面会有一个福音的这个使命。 Bahwa kita tidak berbeda dengan orang-orang di luar sana yang adalah orang-orang berdosa. 也就是说，我们跟那些外面的人都一样的，我们都是罪人。 Tapi bedanya kita sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus. 不同的是，我们在基督里面，我们已经得救了。 Bapak Ibu Saudara, kita harus mengubah cara kita melihat siapapun yang lewat dalam jalan hidup kita. 所以弟兄姐妹，我们要改变我们的这个观点，就是我们要怎么样去看经过我们前面，在我们前面来来往往的那些人。 Coba kita lihat jauh lebih dalam daripada sekedar warna kulit mereka, suku mereka, tingkat pendidikan mereka, tingkat ekonomi mereka. Mari kita lihat jauh lebih ke dalam, di dalam hati mereka, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan kasih Kristus. 我们不要看他们的这个辐射，我们不要看他们的这个教育程度，我们不要看他们的种族或者的经济，可是我们要深入的看，除了那些的之外呢，他们都是罪人。 Dan itulah yang digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan gambaran orang Samaria. 这也就是主耶稣就是讲到这个撒玛利亚人的这个所描述的。 Secara status sosial dia orang terbuang.
在社会的这个地位，他们是被遗弃的，被抛 Dia 弃的。 dia mengerti betul, dia memahami betul apa artinya tidak diinginkan oleh orang lain. 因为他知道被遗弃的感觉是怎么样的， Dia mengerti betul apa artinya terluka. 他也体会到受伤是怎么样的一个滋味。 Maka dia menjadi seperti mereka. 所以主呢，就像他们那样子， Dia bukan cuma melihat, tapi dia datang dan dia menolong. 因为他不是单单看见，他是来到他们前面去帮助他们。 Dan di akhir cerita daripada Tuhan Yesus, Tuhan akhirnya tidak mementingkan status orang-orang ini. 我们知道，主耶稣他并没有很强调、很注重这些人的这个地位身份， Tapi dia berbicara siapakah yang punya belas kasihan dalam hidupnya. 主耶稣所强调的、所提的就是谁那些3个人当中谁有怜悯心的人。 Bapak Ibu, kalau saya mau simpulkan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan ini, 如果我们从这个主耶稣所讲的比喻，我做结论的话， sebenarnya Tuhan Yesus sedang menceritakan tentang dirinya. 其实主耶稣有提到他自己。 Bapak Ibu, gambaran imam, orang Lewi, dan orang Samaria sebenarnya Tuhan ingin menggambarkan, menunjuk kepada pribadinya. 我们看到主耶稣所提到的这个祭司、利未人、撒玛利亚人，主耶稣是要提到他自己本身。 Tetapi di dalam pengertian yang sangat sempurna. 可是以这个很完整的这个解释， Bapak Ibu, Tuhan Yesus punya status atau identitas yang sangat terhormat, jauh lebih daripada imam dan orang Lewi itu. 我们知道主耶稣的身份呢，是比那些祭司、那些利未人更尊贵、更 Karena 荣 dia 耀 adalah 的。 Allah pencipta langit dan bumi yang Iwe- memang layak untuk disembah dan ditinggikan. 因为他是创造天地的主，他是配得我们尊荣和我们敬拜的。 Dia bukan saja kudus sejak lahir, tetapi dia memang Allah yang kudus di dalam kekekalan. 他不是单单出生就圣洁，可是他是永远圣洁，因为他是从永远到永远的神。 Yesus adalah gambaran imam dan orang Lewi yang sempurna, yang disempurnakan oleh Tuhan Yesus. 主耶稣就是祭司和利未人这个写照，可是一个完整的、一个完全的一个写照。 Dia tidak memilih sikap seperti imam dan orang Lewi itu. 因为主耶稣并没有像这些利未人跟这个祭司们他们的这些态度。 Meskipun dia punya kedudukan dan status yang jauh lebih daripada imam dan orang Lewi itu. 虽然主的地位是远远的超过这个祭司和利未人， Sebaliknya dia mau turun ke dalam dunia menjadi manusia. 因为他愿意降到这个世界上来成为人。 Dia sangat merendahkan dirinya sampai tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dia pertahankan. 因为他自己将自己卑微下来，虽然他与神有同等，可是他不以这个同等来觉得是强夺的。 Sebaliknya dia datang, dia hidup di tengah-tengah manusia yang berdosa. 他来到这个世界，他活在这个世界上，就是在罪人当中。 Hatinya penuh belas kasihan. 他的心充满怜 Dia 悯， memberikan pertolongan 他帮助人， sampai tuntas seperti orang Samaria ini, sampai tuntas. 因为他帮助的时候，他是彻彻底底的，就好像这位撒玛利亚人一样。 Tapi Tuhan menggambarkan lebih sempurna lagi. 我们知道 Melakukannya lebih sempurna lagi. 主所行的更完美、更完整。 Bukan hanya anggur yang Tuhan berikan. 主不是单单给葡 Bukan hanya 萄， uang, 他不是单单给油、给酒， tapi darah dan kayu salib. 因为他赐给我们的是他的宝血和十架， Yang terbaik dia berikan, yaitu nyawanya sendiri. 他把最好的赐给我们，就是把他的生命、他的性命。 Inilah gambaran yang lebih sempurna daripada gambaran orang Samaria. 这就是这个撒玛利亚人的一个更完整的一个描述。 Perumpamaan itu memang tidak sempurna menjelaskan tentang maksud Yesus. 这个比喻没有很清楚的提到主耶稣所要讲的。 Inilah menjadi tugas kita menggali dan kita melihat dan fokus kepada Yesus itu sendiri. 这是我们自己要去挖掘、去思想这个主耶稣给我们的比喻，更深入的去考察。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menyelamatkan kita tidak memandang kita suku apa, warna kulit apa, tingkat pendidikan apa, ekonomi, status ekonomi apa dan yang lain. Tidak.
主耶稣拯救我们，并没有看到我们的种族、我们的这个地位、身份，没有看到我们这个教育程度、我们的经济等等。Orang yang hampir mati itu adalah Bapak Ibu Saudara dan saya. 这个几乎要死的人是你和我。Dan Tuhan mau mengangkat kita. 我们知道主要把我们扶持起来。Banyak orang di luar sana yang hidupnya hampir mati, sekarat. 我们知 secara spiritual. 我们知道，在外面那些人在属灵的方面，很多他们就是几乎要死的。Pada waktu kita belajar tentang perumpamaan ini, Bapak Ibu Saudara, 当我们学习关于这个比喻的时候， kita dipanggil hidup seperti Tuhan Yesus. 神呼召我们，让我们能够活像基督。 Tuhan rindu kita hidup seperti Tuhan Yesus. 因为主也渴慕我们有像基督那样的生命。 Orang yang sudah menjadi contoh sempurna mempraktekkan hukum kasih. 因为他已经很完整的去实行这个爱的律法。 Mari jangan anggap biasa lagi ketika kita berpapasan dengan orang yang lalu lalang di dalam kehidupan kita. 所以，当在我们的生活当中，我们遇到一些人的时候，我们不要觉得我们跟他们的相遇是普通一般的。 Berbicaralah pada mereka. 我们要跟他们交 Bertemanlah. 谈，跟他们做朋友， Pedulilah 我们要去关心他们。 supaya kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberitakan Injil dapat kita pakai sebaik-baiknya. 所以我们能够使用神所给我们的机会，来向他们传福音。 Bapak Ibu Saudara, suatu hari di Rumania pada waktu Perang Dunia Pertama, 弟兄姐妹，在这个罗马尼亚，在这个第一次世界大战的时候， ada seorang Yahudi yang menjadi ateis. 有一位犹太人，他是一个无神论者， Dia hidup dalam kemarahan kepada Tuhan. 他是活在对上帝的愤怒的这个情形当 Dia 中。 berkata, Tuhan engkau tidak ada. 他说：“神，你是不存在的。 Kami orang-orang Yahudi hidup menderita di dalam penganiayaan. 我们这些犹太人活在这个困苦逼迫的这个当中。 Suatu kali dalam kemarahannya dia berdoa kepada Tuhan yang Yo. tidak dia percaya itu. 有一次，在他的愤怒中呢，他就向那位他不相信的那位神祷 Tuhan kalau engkau 告。 betul ada, nyatakanlah dirimu kepada saya. 他说：“神，如果你是真的存在的话，你就向我显现。” Nah Bapak Ibu Saudara, di desa yang lain, di Rumania, 另外一个地方就是在这个罗马尼亚的另外一个乡下 ada，seorang tukang kayu tua yang berdoa juga kepada Tuhan. 有一个老木匠，他也同样的向神祷告 Dia。seorang Kristen yang mencintai Tuhan Yesus. 他是一位爱主的一位基督徒， Dan dia berdoa, Tuhan tuntun saya kepada satu orang Yahudi agar dia bisa mendengar Injil sebelum saya mati. 他祷告神说：“他说神啊，你带领我，让我在我还没有死之前呢，我有机会向一个犹太人传福音。” Apa yang terjadi dengan dua doa ini? 这个两个祷告发生什么事情呢？ Tuhan menjawab doa mereka. 因为神应允了他们的祷告， Tuhan pertemukan mereka. 神让他们这两个人相遇了。 Seorang Yahudi ateis itu di dalam kisahnya diceritakan ada dorongan yang tidak bisa dia tolak untuk datang ke satu rumah yang ternyata rumah daripada tukang kayu tua itu. 这位无神论者他说，有一股力量，他没办法抗拒的，让他来到这个老木匠的家里。 Tukang kayu tua ini memberikan Alkitab kepada dia dan memberitakan Injil Kristus kepada dia. 那位木匠呢，就把圣经给他，然后向他传福音。 Orang Yahudi ateis itu menjadi percaya dan dia bernama Richard Wurmbrand. 这位无神论后来，这个无神论者呢，后来他相信主的，他的名字是 William Wurmbrand。 Dia akhirnya menjadi pendeta, melayani Tuhan. 后来呢，他成为一位牧师。 Nah kisah lain Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak berumur 5 tahun. 另外一个故事就是有一个5岁的小孩， Lagi jalan-jalan di taman kota di Bukares, Rumania. 他就是在罗马尼亚一个城市，在他的公园在行走。 Anak umur 5 tahun ini lihat ada seorang muda, seorang laki-laki muda sedang duduk baca buku. 这位5岁的小孩呢，他看到在这个公园有一个人坐在一个椅子上面，在那边看书。 Dia datang menghampiri koko itu dan dia berkata kepada orang itu, 他就走进那位哥哥，他就跟他说 Pak,
Bapak lebih baik baca Alkitab, Pak. Karena kalau Bapak tidak menuruti Alkitab, Bapak akan masuk neraka. 他说：“先生，你更好读圣经，因为如果你没有照圣经去做的话，你会到地狱的。” Oh, laki-laki ini tertawa dan berkata, apa maksudmu anak kecil? 那位男生他就笑着他说：“你讲这样子是什么意思 Lalu 呢？” anak 5 tahun ini nunjuk kedua orang tuanya di sana. Pak, itu orang-orang itu akan menjelaskan semuanya kepada Bapak. 那 Apa 个 maksud saya? 那个孩子就指着他的父母亲说：“他说先生，他们会跟你解释。” Saya nggak tahu ya, hebat apa beresiko ya punya anak seperti ini. 我不晓得有这样的孩子是不是有什么问题吗？ Bapak Ibu, kemudian anak kecil ini adalah, anak 5 tahun ini adalah anak daripada Richard Wurmbrand. 这个5岁的小孩，他就是 Richard Wurmbrand 的孩子。 Richard Wurmbrand menghampiri laki-laki itu dan dengan senang hati dia menceritakan tentang apa itu Alkitab dan siapa itu Yesus. Richard Wurmbrand 就向那个年轻人传福音，讲关于耶稣。 Dan di bangku itu anak muda itu menjadi percaya. 后来呢，那位年轻人他相信主。 Anak muda itu adalah seorang bernama Kostak Loanit. 这位年轻人叫 Kostat Loanit。 Dia kemudian menjadi salah satu penyair Kristen terpenting di dalam sejarah Rumania di tengah tekanan negara ateis komunis di sana pada waktu itu. 他在这个罗马尼亚的这个国家，在一个共产执政的这个压制的当中呢，就是成为了一个在罗马尼亚被记载的一名就是很出名的这个诗人。 Bapak Ibu, siapa sih Richard Wurmbrand? 这个 Dia dikenal dengan buku dan film yang sudah difilmkan itu Torture for Christ. 我们知道这个 Richard Wurmbrand 他写了一本书，就是为主受苦。 Mereka memulai pelayanan misi bernama The Voice of the Martyrs. 他们就开始了他们这个布道的团队，就是叫做就是寻道者之声。 Sebenarnya kisah saya belum selesai, masih ada satu lagi. 我讲的故事还没有讲完，还有一个。 Di suatu kota Rumania ada sekelompok orang-orang Kristen yang sedang dianiaya dan ditembak oleh para tentara karena iman mereka. 在罗马尼亚，在一个城市，有一些的基督徒受到逼迫，被这个士兵所强击。 Kejadiannya waktu itu mereka sedang melindungi seorang pendeta. 那个时候呢，他们在保护一位牧师。 Yang selamat mereka berlutut dan berdoa kepada Tuhan. 他们还存活的，他们就跪在那边祷告。 Tiba-tiba dari balkon satu gedung ada seorang pendeta bernyanyi. 忽然间呢，有一个牧师在一个房子的这个屋顶上面，在那边唱诗。 Dan syair yang dia sampaikan itu berjudul dengan judul God exists, Allah itu ada. 他所唱的那首诗歌就是神存在。 Para tentara berhenti menembak. 那些士兵他们就停止枪击。 Orang-orang rakyat semua keluar karena mengenali syair itu dan mereka ikut bernyanyi lagu itu. 所有的人民他们从他们的房子里面出来，他们就一起来唱诗。 Terus-menerus mereka bernyanyi tanpa berhenti. 他们一直唱的，一直不断的在唱。 Dalam waktu 9 hari Bapak Ibu Saudara. 在9天之内， Rakyat Rumania bisa menjatuhkan pemerintahan yang sangat diktator pada waktu itu. 所以在9天之内，我们看到这些罗马尼亚这些人民，他们有办法去推翻了他们这个共产主义的这个国家。 Dimulai dari peristiwa di satu kota kecil itu. 就是从这个城市的一个事件开始。 Bapak Ibu bisa tebak siapa yang membuat syair lagu itu? 弟兄姐妹，我们可以猜到是谁写了这首诗歌， Kostak Loanit. 就是这位 Kostat Loanit， Seorang anak muda yang 40 tahun yang lalu duduk di kursi taman kota didekati oleh anak umur 5 tahun. 就是40年前坐在一个公园的一个椅子上的年轻人，就是有一个小孩子走近他的，然后对他传福音 Umur 的。 5 tahun yang adalah anak daripada Richard Wurmbrand, seorang yang pernah menjadi ateis sampai dia berjumpa dengan seorang tukang kayu tua
yang mengasihi Tuhan dan yang rindu memberitakan Injil kepada orang yang tidak dia kenal. 所以呢，这个5岁的小孩是这个 Richard Wurmbrand 一个无神论者。他之后呢，因为有机会，他相信了主。 Kita tidak pernah tahu siapa yang kita temui. 我们不知道我们会遇见什么人， Siapa yang lewat di dalam jalan hidup kita. 在我们的生命的旅程中，会有谁经过？ Jangan hanya karena kita egois, jangan karena kita takut, lalu kita melewatkan kesempatan yang indah memberitakan Injil kepada orang ini. 不要因为我们惧怕，或者我们觉得我们没有勇气，我 Mari 们就 bersahabat, 失去了这个机会。 mari bersahabat dengan orang-orang 让我们要以别人为友， dan pakai kesempatan persahabatan itu supaya kita bisa membawa mereka kepada Kristus. 我们要善用我们这个机会，我们可以带领他们相信主。 Satu pertanyaan kita buat kita semua. 给我们大家一个问题： Siapa yang mau kita angkat yang sedang terjatuh? Siapa yang mau kita angkat yang kita mau balut hari ini? 今天我们要扶持谁？我们要包裹谁？ Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Tuhan, terima kasih kami boleh belajar firman-Mu. 主，我们感谢你，我们今天早上我们能够学习你的话语。 Kiranya Roh Kudus-Mu lah yang menyempurnakan di dalam hati kami, 求圣灵在我们的心里面工作， menggerakkan kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. 能够感动我们来行出神的话语来。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣的圣名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati Bapak Ibu. 神赐福我们每一个人。